Apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus berkongsi. Baiklah, untuk kali ini saya akan berkongsi mengenai format pentaksiran sumatif. Baiklah, jadi saya Cikgu Syidi ataupun Muhammad Rashidi bin Abdul Manaf yang kini berkhidmat ataupun mengajar di SJKC Bacang, Negeri Melaka dan merupakan seorang guru bagi subjek bahasa Melayu. Baiklah, jadi sebelum saya meneruskan perkongsian mengenai pentaksiran sumatif, suka saya nak mempromosikan mengenai Akademi YouTuber Apps ataupun aplikasi Akademi YouTuber. Baiklah, mana-mana audien ataupun penonton yang belum memuat turun apps ataupun aplikasi ini, bolehlah berbuat secepat yang mungkin. Kenapa? Kerana dalam aplikasi ini mengandungi lebih daripada 20,000 video PDPC yang mana boleh gunakan untuk kegunaan para pelajar, ibu bapa ataupun para guru. Yang mana semuanya disusun mengikut DSKP ataupun unit-unit yang terdapat dalam DSKP. Baiklah, jadi jom saya nak berkongsi mengenai format pentaksiran instrumen peringkat sekolah rendah bagi subjek bahasa Melayu ataupun kita lebih kenali sebagai ujian akhir sesi akademik UASA yang mana akan dilangsungkan ataupun dijalankan pada bulan Januari 2023 nanti. Baiklah, sebelum itu suka saya nak ingatkan dalam pembelajaran bagi subjek bahasa Melayu antara kemahiran yang diuji yang mana kemahiran ini saja yang diuji dalam ujian sumatif nanti, iaitu yang pertama kemahiran membaca. Baik, ini matlamat yang sepatutnya kita capai setelah kita belajar bahasa Melayu membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul, memahami dan menakul maklumat tersurat dan tersirat serta membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosakata dan maklumat untuk memupuk minat membaca. Ini matlamat bagi kemahiran membaca dalam pembelajaran subjek bahasa Melayu di sekolah rendah. Kemudian seterusnya, kemahiran yang akan diuji dalam pentaksiran ini ialah kemahiran menulis. Yang mana matlamat kemahiran menulis ialah menghasilkan pelbagai penulisan, mengedit dan menulis ulasan. Seterusnya, kemahiran yang diuji iaitu dari aspek tata bahasa. Ini aspek yang diuji. Baik, iaitu menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan. Baiklah, seterusnya, ini merupakan objektif ujian akhir sesi akademik yang mana bagi kemahiran membaca, objektifnya ialah dapat membaca, memahami dan memberikan respon terhadap maklumat yang terdapat dalam pelbagai jenis bahan rangsangan, iaitu bahan sastra atau bahan bukan sastra. Baik, seterusnya, adik-adik ataupun rakan guru sekalian, objektif bagi kemahiran menulis pula ialah menulis pelbagai jenis penulisan untuk menyampaikan idea, ulasan dan juga pendapat. Dan yang terakhir, untuk aspek tata bahasa, objektif dalam ujian akhir sesi akademik ialah memahami dan menggunakan sistem bahasa dalam pelbagai konteks. Baiklah, rakan-rakan guru ataupun murid-murid serta ibu bapa yang saya kasihi sekalian. Baiklah, rakan-rakan guru, murid-murid dan juga para ibu bapa yang saya kasihi sekalian. Baiklah, seterusnya saya nak berkongsi mengenai pentaksiran sumatif ini ataupun ujian akhir sesi akademik. Baik, perlu diingatkan untuk UASA ini jenis instrumen iaitu ujian bertulis yang mana akan merangkumi pemahaman dan juga penulisan. Baik, perlu diingatkan untuk kali ini hanya satu kertas sahaja bagi subjek bahasa Melayu sekolah rendah. Dulu mungkin
format yang terdahulu kita ada 2 kertas, iaitu kertas pemahaman dan juga penulisan. Yang mana untuk kertas pemahaman akan mengandungi 2 bahagian. Bahagian A, soalan objektif 20 soalan. Manakala bahagian B, soalan subjektif ada 5 soalan. Yang mana daripada 5 soalan tu ada pecahan-pecahannya. Dan bahagian A 20 markah serta bahagian B mengandungi 30 markah. Jumlah keseluruhan untuk kertas 1 ataupun kertas pemahaman ialah 50 markah. Dan kertas 2 pula penulisan akan ada 3 bahagian. Jika adik-adik masih ingat bahagian A iaitu membina ayat mengandungi 10 markah. Yang mana anda perlu menulis ataupun membina 5 ayat. Kemudian bahagian B iaitu membuat ataupun menulis menulis ulasan yang mana mengandungi 15 markah. Dan yang terakhir bahagian C, menulis karangan yang mana mengandungi 25 markah. Jadi jumlah keseluruhan untuk kertas penulisan juga ialah 50 markah. Tetapi untuk pentaksiran sumatif format baharu ini mengandungi 1 kertas sahaja. Yang mana dalam 1 kertas tersebut telah pun merangkumi karangan dan juga pemahaman. Baik, seterusnya jenis item. Kita akan ada 4 jenis item, iaitu yang pertama OAP, iaitu apa benda OAP ni? Objektif aneka pilihan, iaitu soalan ABC ABCD . Baik, seterusnya objektif pelbagai bentuk. Nanti kita akan lihat contoh-contoh bagaimana OAP, OPB. Seterusnya subjektif respon terhad SRTH dan subjektif respon terbuka, iaitu lebih kepada penulisan karangan dan sebagainya. Baik, seterusnya bilangan soalan. Untuk bahagian A, ini kita lihat terlebih dahulu bahagian A. Bahagian A, sebelum itu suka saya nak ingatkan, kertas ini akan dijalankan kepada murid-murid tahun 4, 5 dan 6 sahaja. Tahun 1, 2, 3 tidak ada. Baik, untuk bahagian A mengandungi 10 markah, iaitu mengandungi objektif. Objektif apa tu? Objektif apa kita lihat semula? Objektif aneka pilihan. Okey, seterusnya kita lihat untuk bahagian A ni juga yang mana 10 markah terdiri daripada soalan tata bahasa, iaitu jumlah soalannya antara 3 hingga 5 soalan bergantung kepada jenis soalan . Kemudian pemahaman petikan yang mana mengandungi 5 hingga 7 soalan bergantung juga kepada soalan. Baik, yang mana dalam soalan pemahaman ini akan mengandungi teks tunggal ataupun teks pelbagai. Baik, seterusnya untuk bahagian B mengandungi 10 markah. OPB, objektif pelbagai. Pelbagai apa tu? Objektif pelbagai bentuk dan juga subjektif respon terhad. Baik, untuk bahagian B, soalan pemahaman petikan dan tata bahasa, iaitu kita sebut sebagai bersepadu, akan mengandungi 3 hingga 5 soalan. Seterusnya, respon kritis dan kreatif ada 1 soalan. Kemudian OPB, contoh soalan OPB objektif pelbagai bentuk, iaitu seperti padanan. Kemudian betul salah dan juga isi tempat kosong. Baiklah, untuk soalan subjektif respon terhad pula, kita akan ada rubrik dan juga skema jawapan . Okey, seterusnya untuk soalan bahagian C mengandungi 10 markah, yang mana ini merupakan subjektif respon terbuka. Adik-adik perlu menulis perenggan, penulisan perenggan 1 soalan saja. Okey, 10 markah. Baik, dan yang terakhir bahagian yang keempat, bahagian D mengandungi 20 markah, iaitu subjektif respon terbuka juga. Yang mana penulisan karangan 1 soalan juga. Untuk soalan karangan ini, anda perlu memberi idea karangan ataupun jawapan yang lebih panjang, iaitu penulisan karangan . Okey, baik. Jadi keempat-empat bahagian A, B, C, D, jumlah keseluruhannya akan mengandungi 50 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat pula jumlah markah. Markah keseluruhan untuk kertas bahasa Melayu 50 markah. Tempoh ujian sama jugalah seperti sebelum ini. 1 jam 15 minit. Cuma bezanya hanya 1 kertas sahaja. Okey, konstruk, iaitu akan menguji pengetahuan sistem bahasa. Kemahiran membaca kita akan susun mengikut aras taksonomi Bloom, iaitu ada kemahiran memahami, mengaplikasi, menganalisis.
Kemudian kemahiran menulis pula juga mengikut aras taksonomi Bloom, iaitu ada aplikasi, analisis, menilai dan juga mencipta. Okey, baik, seterusnya aras kesukaran. Ini biasanya akan mengandungi 50% aras rendah, 30% aras sederhana dan 20% aras tinggi. Kaedah penskoran pula dikotomus, iaitu biasanya betul 1 markah, salah 0 markah lah. Ini untuk soalan objektif lah. Kalau betul jawapan dapatlah 1 markah. Analytical lebih kepada soalan berbentuk subjektif. Dan holistik kepada penulisan lah. Iaitu cara pemakahannya akan dilihat secara keseluruhan. Dan guru akan memberi markah setelah membaca keseluruhan penulisan murid-murid. Baiklah, seterusnya ini sedikit tips untuk skor ataupun dapat markah yang tinggi bagi soalan penulisan karangan, iaitu 20 markah. Yang pertama mesti ada susunan lah, ada pendahuluan, ada bahagian isi dan juga penutup. Kemudian adik-adik perlu menulis ataupun menunjukkan, melahirkan idea-idea yang matang ataupun kematangan idea. Baik, seterusnya untuk bahagian isi mesti ada isi, ada huraian dan juga contoh. Ini antara tips untuk dapat skor yang tinggi bagi soalan penulisan. Baik, jom kita lihat contoh soalan. Ini contoh soalan ataupun soalan contoh bahagian A bagi tata bahasa. Nampaknya ada soalan objektif. Perlu pilih jawapan yang paling tepat. Paling tepat. K, A, B, C, D. Kalau betul dapatlah markah. Kalau salah tak dapat markah, iaitu kosong lah. Okey, seterusnya. Ini soalan bahagian A juga, yang mana adik-adik perlu memilih ayat yang betul. Kena baca 1 roman hingga 4 roman, pilihlah ayat yang betul. Okey, seterusnya. Contoh soalan bahagian A bagi pemahaman petikan teks tunggal. Jadi boleh baca, ini teks tunggal. Kemudian terus cari jawapan berdasarkan petikan yang diberikan. Okey, seterusnya. Ini teks pelbagai. Maksudnya kena baca betul-betul. Kadang-kadang jawapan bukan terus-menerus ada dalam petikan. Mungkin ada maksud yang tersirat. Contoh ini kecuali. Kalau tidak beri perhatian terhadap perkataan kecuali, mungkin adik-adik akan pilih jawapan kampung di daerah Bali yang terlibat dengan banjir. Okey, tapi dia nak kecuali, maksudnya yang tak terlibat dengan banjir. Baik, seterusnya. Contoh soalan bahagian B iaitu pemahaman petikan. Ini bahagian B. Nampak? Soalan berbentuk subjektif. Okey, ini juga berdasarkan petikan. Baik, seterusnya. Ini contoh soalan bahagian B, respon kritis dan kreatif. Satu soalan tapi mengandungi 5 markah. Yang mana adik-adik perlu menulis atau memberikan pendapat berdasarkan pernyataan. Contoh, pada pendapat kamu, apakah yang perlu dilakukan oleh pengusaha kerepek pisang tanduk itu untuk memajukan perusahaan mereka? Jadi di sini perlu tulis jawapan yang lengkap, jawapan yang tepat lah. Apa yang perlu? Mengikut pandangan ataupun pendapat kamu sendiri. Baik, seterusnya. Contoh soalan bahagian C, penulisan perenggan mengandungi apa? Mengandungi berapa markah ni? Biasanya mengandungi 10 markah untuk bahagian C. Jadi pendek tidak melebihi daripada 50 patah perkataan. Diberi gambar dan juga maklumat. Jadi adik-adik perlulah membina 1 perenggan sahaja. Ingat, 1 perenggan sahaja. Kebaikan yang diperoleh daripada iklan. Kebaikannya apa benda? Kita boleh tengok maklumat. Baik, yang terakhir, penulisan bahagian, ini bahagian D maafkan saya, bukan bahagian C bahagian D, iaitu penulisan karangan. Baik, kita lihat penulisan karangan ini akan mengandungi 20 markah, yang mana lebih panjang lah dan perlu lebih daripada 1 perenggan. Baik, jadi itu saja perkongsian saya mengenai format bagi UASA, ujian akhir sesi akademik, iaitu mengikut format yang terkini. Baik, jadi itu saja daripada saya. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Okey, baik. Jadi semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.